Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadwa Faikah binti Muhammad Ziad. Saya bersama rakan-rakan saya akan membentangkan tentang sebuah artikel yang menganalisis kesilapan dalam pembelajaran bahasa Melayu oleh pelajar asing. Kajian ini terdapat dua objektif. Yang pertama, pengkaji ingin mengkaji kesilapan leksikal. Yang kedua, pengkaji mengklasifikasikan jenis kesilapan dari segi aspek fonologi yang telah dilakukan oleh pelajar asing dalam pembelajaran bahasa Melayu. Kajian ini menyelidik kesilapan leksikal serta mengklasifikasikan jenis kesilapan dalam fonologi yang telah dilakukan oleh pelajar asing dalam pembelajaran bahasa Melayu. Kajian ini hanya terbatas dari segi aspek ortografi. Terdapat 5 aspek ortografi. Yang pertama, penukaran huruf kepada huruf yang lain. Yang kedua, penambahan huruf kepada huruf yang lain. Yang ketiga, pengguguran dalam perkataan. Yang keempat, kesilapan kelewahan perkataan. Dan yang terakhir, kesilapan menyambung perkataan. Sampel kajian ini terdiri daripada 75 orang pelajar asing. Baiklah, sekian sahaja daripada saya. Saya serahkan pembentangan ini kepada Saudari Farah. Persilakan Saudari Farah. Terima kasih saudari. Baiklah, kita teruskan kepada metodologi kajian. Dalam kajian ini, pengkaji telah menggunakan 3 kaedah, iaitu yang pertama, analisis kontrastif, di mana pengkaji ingin melihat perbezaan dan juga persamaan antara bahasa sasaran dan juga bahasa ibunda melalui perbandingan kedua-dua bahasa tersebut. Seterusnya, pengkaji menggunakan analisis kesilapan bagi meramal tahap kesukaran yang dialami oleh pelajar asing itu ketika proses pembelajaran berlaku. Dan yang terakhir ialah kaedah tinjauan dan juga pemerhatian. Dalam kaedah ini, borang soal selidik dan juga kertas ujian penulisan telah diedarkan kepada para sampel bagi mendapatkan data. Borang soal selidik merangkumi butiran demografi seperti jatina, umur, tahun pengajian dan sebagainya. Manakala bagi kertas ujian penulisan merangkumi soalan mengenai penggunaan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian mereka. Selain itu, kertas ujian penulisan juga dibahagikan kepada 5 bahagian, iaitu yang pertama, kata sapaan, yang kedua, kata komunikasi asas, yang ketiga, angka asas, yang keempat, kata ganti nama diri, dan yang terakhir ialah kata tanya. Seterusnya ialah pensimpulan kajian. Dalam kajian ini, sebanyak 75 orang pelajar telah diambil yang terdiri daripada 4 buah negara, iaitu Botswana, China, Indonesia dan juga Iran. Dan kesemua pelajar ini telah mengikuti kelas bahasa Melayu kebangsaan B, iaitu pelajaran asas berbahasa Melayu. Sukatan pelajaran telah ditetapkan oleh MQA, iaitu Malaysian Qualification Agency, dan medium yang digunakan oleh pengkaji bersama para sampel ialah bahasa Inggeris bagi memudahkan mereka untuk mendapatkan data kajian. Bagi penganalisisan data, data dikumpul dan dianalisis bagi menepati objektif kajian tersebut. Analisis data telah dibahagikan kepada 2 bahagian, iaitu kualitatif dan juga kuantitatif. Bagi penyemakan kertas ujian penulisan telah dilakukan oleh pengkaji secara manual, manakala perisian Microsoft Excel digunakan bagi mengira jumlah kekerapan dan juga peratusan kesilapan leksikal. Perisian SPSS turut digunakan pengkaji bagi menganalisis mean dan medium bagi markah pelajar asing tersebut. Seterusnya ialah kerangka teori yang digunakan pengkaji bagi analisis kontrastif dan juga analisis kesilapan. Bagi analisis kontrastif, teori yang digunakan adalah berkaitan kemudahan pelajar bahasa asing itu mempelajari elemen-elemen bahasa sasaran yang sama dengan bahasa ibunda mereka, iaitu melalui analisis deskriptif daripada ahli linguistik yang terlatih. Bagi analisis kesilapan pula, teori yang digunakan adalah berkaitan dengan faktor yang menyebabkan kesilapan itu berlaku, seperti strategi pembelajaran, teknik mengajar, kurang pemahaman mengenai bahasa sasaran tersebut dan sebagainya. Oleh itu, setakat ini sahaja daripada saya mengenai metodologi kajian. Kita teruskan kepada pembentang yang seterusnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Nur Fatih Afika binti Amran. Saya akan meneruskan pembentangan kajian ini dengan dapatan kajian. Dapatan kajian ini diperoleh daripada dua sumber. Yang pertama ialah borang soal selidik dan yang kedua ialah ujian penulisan yang dilakukan oleh pengkaji ke atas sampel-sampelnya. Borang soal selidik ini terdiri daripada 6 soalan iaitu negara asal sampel, umur, jantina, fakulti, tahap pengajian dan yang akhir sekali adalah kedudukan bahasa Melayu. Negara asal sampel terdiri daripada 4 negara iaitu Iran seramai 38 orang pelajar, Botswana seramai 19 orang pelajar, negara Indonesia seramai 10 orang pelajar, manakala China pula ialah 8 orang pelajar. Bagi jantina pula, lelaki seramai 53 orang, manakala perempuan adalah 22 orang. Bagi umur pula, terdapat dua kelompok iaitu yang pertama, lingkungan berumur 20 hingga 22 tahun iaitu seramai 43 pelajar dan kelompok yang kedua adalah berumur lingkungan 23 hingga 25 bersamaan dengan 25 orang pelajar. Bagi fakulti pula terdiri daripada dua buah fakulti. Yang pertama ialah Fakulti Teknologi Maklumat terdiri daripada 47 orang pelajar. Yang kedua adalah Fakulti Pengurusan iaitu terdiri daripada 28 orang pelajar. Bagi tahap pengajian pula terdapat dua kelompok iaitu tahun pertama dan juga tahun kedua iaitu seramai 70 orang pelajar. Bagi kelompok yang kedua pula ialah tahun ketiga dan tahun keempat iaitu seramai 5 orang pelajar. Soalan yang terakhir ialah kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa percakapan pelajar asing. Terdapat 3 kelompok. Yang pertama adalah bahasa ketiga sebanyak 52% dan yang kedua bahasa keempat sebanyak 36% dan yang terakhir bahasa kelima dan juga yang keenam sebanyak 12%. Baiklah, kita beralih pula kepada analisis data. Analisis data ini diperoleh daripada dapatan kajian iaitu kita mestilah merujuk kembali kepada objektif ataupun tujuan kajian ini dilakukan. Baiklah, saya akan memfokuskan terlebih dahulu kepada objektif yang pertama iaitu mengenal pasti kesilapan ortografi oleh pelajar asing di dalam bahasa Melayu. Lihat kepada rajah yang telah disediakan oleh pengkaji, terdapat 182 kesalahan ortografi yang telah dikenal pasti. Kita boleh lihat kepada raja yang telah disediakan oleh pengkaji mengikut kepada peratusan kesalahan yang telah dilakukan oleh pelajar asing. Setelah selesai kepada objektif yang pertama iaitu mengenal pasti kesilapan ortografi, maka kita beralih pula kepada objektif yang kedua iaitu pengkaji mengklasifikasikan jenis-jenis kesalahan tersebut mengikut dalam aspek fonologi. Saya akan menerangkan kesilapan ortografi yang terdapat di dalam kata sapaan dan juga kata komunikasi asas. Berdasarkan jadual tersebut, kekerapan jenis kesilapan ortografi di dalam penggunaan kata sapaan adalah penukaran huruf dengan huruf lain iaitu sebanyak 12 kali. Kita dapat lihat di sini bahawa kesilapan huruf vokal I pepet ditukarkan kepada huruf vokal A iaitu contohnya ejaan asal selamat, tetapi pelajar asing ini mengeja ataupun menulis dengan salamat. Seterusnya ialah kesilapan huruf vokal A dan juga huruf vokal I ditukarkan kepada huruf vokal E. Contohnya, ejaan saya, tetapi mereka menukarkannya kepada saya. Pelajar asing juga terkeliru dengan penggunaan konsonan G dan juga konsonan K. Baik, tetapi mereka menukarkannya kepada baik.
Hal ini kerana mereka mengeja hentian glotis dengan huruf konsonan G yang sama fungsinya di dalam bahasa Inggeris. Sama seperti kata sapaan, kata komunikasi asas juga mempunyai kesilapan penukaran huruf dengan huruf yang lain yang paling tinggi iaitu sebanyak 23 kali. Baiklah, mari kita lihat kepada kelompok kesilapan yang pertama iaitu penukaran huruf vokal A kepada E. Ejaan asal adalah selasa. Namun apabila dibuat ujian penulisan ini, pelajar asing menulisnya kepada selesa. Baiklah, bagi kelompok yang kedua adalah penukaran huruf vokal E kepada I. Contohnya, ejaan asal adalah 9, namun pelajar asing ini menukarkannya kepada 9. Kelompok kesalahan yang terakhir adalah penukaran pasangan huruf vokal U dan huruf vokal O. Contohnya, ejaan asal adalah ungu, namun pelajar asing ini menukarkannya kepada ungu. Baiklah, sampai di sini sahaja pembentangan saya. Saya akan memberikan pembentangan ini kepada sahabat saya iaitu Hidayah. Terima kasih Saudari Fatin. Baiklah, kita beralih kepada dapatan kajian yang seterusnya. Hasil dapatan kajian melalui perbandingan daripada golongan kata yang lain didapati bahawa kesilapan ortografi merupakan kesilapan yang paling tinggi dilakukan iaitu sebanyak 57 kali. Berdasarkan graf yang diberikan, didapati bahawa penukaran huruf dalam ejaan nombor merupakan kesilapan yang paling tinggi dilakukan iaitu sebanyak 27 kali. Kedua diikuti dengan kelewahan huruf iaitu sebanyak 13 kali. Ketiga diikuti dengan pengguguran huruf sebanyak 10 kali. Ketiga diikuti dengan penambahan huruf sebanyak 7 kali. Dan yang terakhir diikuti dengan penyambungan huruf iaitu tidak memiliki sebarang kesilapan. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, didapati bahawa pelajar asing banyak melakukan kesilapan ejaan pada nombor 3 hingga 11. Hal ini demikian kerana mereka masih kurang jelas akan penggunaan ortografi bagi suku kata se yang membawa maksud satu. Sebagai contoh yang pertama, berlaku penukaran huruf bagi ejaan nombor 5 menjadi 5. Bagi ejaan nombor 7 pula menjadi 7. Contoh yang kedua, berlaku kelewahan di mana 11 menjadi 11, manakala 10 menjadi 10. Seterusnya, bagi pengguguran huruf pula, nombor 4 dieja sebagai epat dan juga emat. Manakala penambahan huruf pula, nombor 3 dieja sebagai tingak dan juga tinggak. Tambahan lagi, berlaku juga pertukaran huruf konsonan dengan konsonan yang lain. Sebagai contoh bagi perkataan puluh dan pukul. Puluh menjadi buluh, pukul menjadi puluh. Seterusnya, kata ganti nama diri. Kesilapan dalam kata ganti nama diri merupakan kesilapan yang paling rendah dilakukan iaitu sebanyak 12 kali sahaja. Berdasarkan graf yang telah diberikan, didapati bahawa kesalahan jenis penukaran huruf dalam ejaan kata ganti nama diri merupakan kesilapan yang paling banyak dilakukan iaitu sebanyak 6 kali. Manakala penambahan, pengguguran dan juga kelewahan mempunyai kesilapan yang sama iaitu sebanyak 2 kali dan penyambungan huruf tidak mempunyai sebarang kesilapan. Sebagai contoh penukaran huruf, mereka dieja sebagai meraka iaitu berlaku penukaran vokal I taling dengan vokal E. Sebagai contoh, pengguguran huruf, mereka dieja sebagai moreka. Bagi penambahan huruf pula, mereka dieja sebagai merakan. Bagi kelewahan pula, kami dieja sebagai komi dan juga kemi. Dapatan yang terakhir ialah kata tanya. Berdasarkan graf yang telah diberikan, didapati bahawa pengguguran huruf dalam
ejaan kata tanya merupakan kesilapan yang paling tinggi dilakukan iaitu sebanyak 41 kali, kedua diikuti dengan penukaran huruf sebanyak 7 kali, ketiga diikuti dengan kelewahan sebanyak 3 kali, dan seterusnya diikuti dengan penambahan huruf sebanyak 1 kali. Yang terakhir, penyambungan masih tidak memiliki sebarang kesilapan. Kesilapan utama yang dilakukan oleh pelajar asing ini adalah mereka menggugurkan ka yang sepatutnya digunakan pada kata tanya dalam permulaan ayat. Sebagai contoh, perkataan berapakah menjadi berapa. Seterusnya, contoh bagi penukaran huruf pula, perkataan berapakah menjadi berabakah dan juga berakapah. Seterusnya, bagi kelewahan pula, perkataan kenapakah menjadi kemapah dan kampah. Contoh bagi penambahan huruf pula, berapakah menjadi beranpakah. Kesimpulannya, kajian ini berlaku apabila wujudnya masalah dalam penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar asing. Berdasarkan huraian analisis kesilapan leksikal, didapati bahawa kesilapan jenis ortografi atau ejaan penukaran vokal dengan vokal yang lain, konsonan dengan konsonan yang lain paling banyak dikesan. Oleh itu, beberapa langkah inisiatif haruslah dilakukan seperti: pertama, memberi perhatian dari aspek leksikal dalam pembelajaran dan pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa asing. Memberi penekanan atau bimbingan yang berbeza. 3. Memberi peluang untuk pelajar asing bercakap dalam bahasa Melayu. 4. Menggunakan elemen-elemen peneguhan seperti hadiah dan juga pujian. 5. Membuat persediaan kaedah, bahan dan juga aktiviti untuk menarik minat pelajar asing. Sehubungan dengan itu, dengan langkah-langkah yang ada ini, kita dapat membuka peluang untuk mempopularkan bahasa Melayu di arena antarabangsa. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.